Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim. إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan nikmat kurniaannya sama-sama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lama kita berhenti, akhirnya malam ini kita ada peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyambut pengajian kita tadi. Akhirnya pada saya ni surah Al-Qamar pertama kali ni aku terjaya boleh kat lain memang cuti lagi, kat lain memang tak dijaya. Di Selangor memang tak guna lagi. Ini surah yang pertama dia selepas berapa bulan, 3 bulan lebih, 4 bulan lebih kita pun lupa lah, tak sambung kitab malam ni. Nasib baik tanda. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung balik malam ni kitab kita, kalau tak silap apa yang setanda ni kita akan sambung malam ni Faidatun, iaitu huraian hukum aridi. Baik, kita akan sebut balik tuan-tuan apa yang kita belajar sebelum daripada ni supaya kita tak lagi target kita. Kitab kita ni target dia untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan. Jadi dia mazhab ni tuan-tuan, dia ada pendekatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang berbeza mengikut mazhab. Baiklah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dia pendekatan ataupun metodologi yang berbeza dengan mazhab lain. Dan mazhab yang diiktiraf adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang diiktiraf betul dan benar panduan, modul dan silabus yang telah digubal oleh para ulama kita, yang dinamakan modul ini, pendekatan ini, nama dia ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Umum dia, walaupun kita tak berapa kenal tokoh. Kadang-kadang dalam tauhid ni tuan-tuan, kebanyakan kita lupa. Kalau fiqh okeylah. Kalau fiqh kita kenal Syafi'i, orang yang menjadi pelopor kepada modul ataupun bahasa moden kita panggil, bahasa ilmiah kita panggil mazhab. Mazhab ni modul. Kalaulah fiqh kita popular, familiar Syafi'i ni di Nusantara ini. Tetapi tauhid itu dia agak janggal. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang menjadi pelopor, siapa yang memodulkan pendekatan mengenal Allah Ta'ala ini. Jadi umumnya tuan-tuan kita sebut Ahlussunnah wal Jamaah. Pelopor dia itu ada 3 tokoh. Tokoh yang mempelopori pendekatan ataupun menyusun ilmu mengenal Allah Ta'ala melalui pendekatan mengenal ciri yang ada pada Allah. Itu pendekatan Ahlussunnah. Pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Allah Ta'ala tuan-tuan, mengenal melalui ciri yang ada pada Allah. Itu dia beza dengan firqah lain. Dia beza dengan firqah yang sesat, yang telah declare ulama Ahlussunnah istiharkan selain daripada firqah Ahlussunnah ini semuanya sesat. Antaranya firqah Jabariyah, antaranya firqah Murji'ah, antaranya Qadariyah, Syiah,
Yang terbaru ini yang popular ialah Wahabi. Wahabi ada pendekatan dia. Pendekatan Wahabi mengenai Allah Ta'ala. Sebab tu dia clash dengan Ahli Sunnah. Jadi kita tuan-tuan jangan heran kenapa Wahabi boleh clash dengan Ahli Sunnah. Walaupun Wahabi dia Ahli Sunnah juga. Itu strategi dia untuk cari prospek. Dia pun ada strategi dakwah dia. Dia tak boleh declare Wahabi. Dia tak berapa berani nak declare Wahabi. Di belakang nama tokoh-tokoh besar tuan-tuan Wahabi, dia tak akan menggunakan nama Wahabiyun. Kadang-kadang dia pinjam nama Syafi'in. Kalau tuan-tuan perhati buku kitab Arab tuan-tuan, ulama-ulama besar dia akan menggunakan nama panel di belakang itu gelaran Syafi'i. Al-Makki Al-Syafi'i. Makki itu sebuah tempat dia. Sama juga dengan ulama Nusantara itu. Antaranya Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatani ni sebuah negara dia, tempat lahir dia. Dan di belakang itu Syafi'i. Ini sebuah mazhab dia. Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari Al-Syafi'i. Ada di belakang itu gelaran Syafi'i. Nisbah kepada mazhab dia. Itu ID dia, identiti dia dalam mazhab. Tetapi tokoh-tokoh Wahabi, dia jangan menggunakan di belakang dia Wahabiyun. Jangan dia guna. Kadang-kadang dia juga menggunakan, meminjam ID Syafi'i di belakang itu, tetapi pendekatan dia berbeza. Satu tuan-tuan jangan keliru dan jangan pelik kenapa berbeza. Itu kerana firqah dan metodologi masing-masing dalam mengenal Allah Ta'ala. Kita jelas pendekatan untuk kenal Allah Ta'ala yang dirintis oleh 3 tokoh ini tuan-tuan, yang dikumpulkan oleh 3 tokoh ini, iaitu pertama yang kita ulang sekali lagi tuan-tuan, walaupun dah familiar sangat dengan tuan-tuan. Pertama ialah Abu Hasan Asy'ari. Ini tokoh yang pertama yang hidup pada tahun 3326 330. Itu khilaf. Itu dia. Yang tokoh yang kedua yang hidup satu zaman ialah Abu Musa Al-Maturidi. Dua ini yang familiar di Nusantara. Ada satu tokoh lagi yang agak kurang familiar di Nusantara, tetapi sama juga, pendekatan sama, iaitu Al-Imam Tahawi. Untuk dia sedengar kitab Arab, ada kitab akidah, nama dia ialah kitab Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Biasanya Syekh Habib baca. Kalau tuan-tuan biasa dengar Aqidah Tahawiyah, itu dia merujuk kepada Imam Tahawiyah yang mengumpul, yang menyusun modul kitab akidah yang sama pendekatan, iaitu mengenal Allah Ta'ala melalui ciri yang ada pada Allah. Sebab itulah di Nusantara terkenal dengan sifat 20 itu kan ciri lah. 20 ciri yang ada pada Allah. Kita diwajibkan belajar hanya 13 ataupun 20 sahaja. Sedangkan ciri Allah Ta'ala ini banyak. Sifat yang ada pada Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan yang sangat banyak, sehingga tidak terbilang banyaknya. Cuma dikumpulkan oleh para ulama kita, dikumpulkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari 13. Ditambah oleh tokoh yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi 7. Sebab itulah 13 plus 7 jadi 20. Jadi nak perfectnya, belajarlah ke 20 ciri, tak banyak pun 20. Tetapi paling basic tuan-tuan, kalaulah kita tak sempat 20, basicnya cari 13 ciri sahaja untuk kita kenal siapa Tuhan kita. Soalan itu kita dah tahu dah. Man rabbuka itu soalan dalam kubur. Soalan pertama ialah man rabbuka. Siapa Tuhan? Sebab tu ditanya man, siapa? Ataupun ada khilaf, ada menggunakan lafaz ma, apa. Tetapi yang masyhur dia menggunakan lafaz siapa Tuhan. Maka kita nak jawab Allah itu lidah yang fasih ataupun tidak berdasarkan sejauh mana kita menguasai, kita mengetahui tentang diri ataupun ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita fasih menjawab Allahu Rabbi. Sekarang kita boleh jawab Allahu Rabbi. Tetapi di sana tu fasih ataupun tidak bukan berdasarkan kepada hafalan, tetapi berdasarkan kepada sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di hati kita.
Kita pegang Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Maka tuan-tuan, kita nak kenal Allah Taala ini, dia ada beberapa asas yang ulama kita gariskan. Ini kita baru nak masuk asas dia. Apa dia asas dia? Ulama cerita, kita tajuk kita ini iaitu 3 pembahagian hukum. Pertamanya hukum syarak, yang keduanya ialah hukum adat, yang ketiganya hukum akal. Ini asas ada 3. Tetapi dalam kitab ini dia ada tambahan. Dia kemuka kepada kita 4. Ada hukum aradi sebagai info tambahan kepada kita supaya kita boleh bezakan di antara 3 tadi. Ada ekstra dia punya hukum yang perlu kita tahu. Dan 3 hukum itu tuan-tuan, untuk mengenal Allah Ta'ala ini satu yang kita perlu tahu. Hukum syarak itu asas untuk kita melakukan segala peraturan tata cara ibadat dengan Allah Ta'ala. Itu asas dia kena tahu hukum syarak ada 5. Itu dah bahas selesai tuan-tuan. Sebelum Ramadan dulu, kuliah terakhir kita online, kita selesai hukum syarak ada 5. Ada 2 lagi hukum yang relate dengan kita ini, iaitu yang pertamanya hukum adat, dan yang kedua yang paling penting hukum akal. Kenapa kena tahu hukum akal? Karena akal yang akan kita nak kenal Allah Ta'ala menggunakan akal. Kita nak kenal Allah Ta'ala ini menggunakan hukum akal. Akal yang akan decide Allah Ta'ala ini, macam mana Allah Ta'ala ini akal yang akan tentukan. Sebab itu kita kena tahu garis panduan asas hukum akal. Baik, malam ni tuan-tuan, kita tak masuk lagi hukum adat dan hukum akal. Kita nak settlekan info tambahan yang dikemukakan oleh penulis kita ini, iaitu hukum adat, hukum aridi. Itu tambahan. Kita jangan dengar hukum aridi. Biasa tuan-tuan dengar 3 hukum asas ini dalam kehidupan kita, dia berkisar kepada 3 hukum asas. Hukum syarak, tahu ke kita tak tahu tuan-tuan, hukum syarak tetap dia akan berjalan dalam kehidupan kita, tetap. Kalau wajib, tetap menjadi kesalahan kepada kita kalau kita tidak melaksanakan, walaupun kita tak tahu. Itu tetap berjalan. Hukum adat begitu juga, dia berulang dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita tahu, hukum adat tetap berulang dalam kehidupan kita. Walaupun kita tak tahu, untuk kita namakan ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini mustahil adat. Wajib adat, mustahil adat. Walaupun kita tak tahu cara nak letak, tetapi tetap hukum itu berkisar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga juga sama tuan-tuan, iaitu hukum akal. Akal ini cara untuk kita decide, tentukan tentang kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita akan menentukan. Baik, 3 itu asas. Baik, ini tambahan malam yang kita nak settlekan dalam modul kita ini. Apa dia tambahan tuan-tuan? Nama dia biasa jarang kita dengar, iaitu hukum aridi. Ini hukum aridi ini dia jarang kita dengar, tetapi dia agak penting. Takut kita tersilap pegang dalam hati kita. Antara hukum aridi tuan-tuan yang perlu kita tahu cara untuk kita hukumkan. Apabila orang tanya, mati ini adakah wajib? Mati ini apa hukum dia mati? Oh, dia kata mati mestilah kena matilah. Mana boleh tak mati? Apabila dia kata mesti mati, mana boleh tak mati? Cara dia letak itu, cara dia pegang itu, neraca mana yang dia guna? Adakah akal? Adakah syarak? Adakah adat? 3 asas itu, 3 neraca asas menjadi pertimbangan untuk kita letakkan suatu hukum. Ataupun tuan-tuan yang info tambah malam ni, adakah mesti itu aridi? Itu orang tanya lagi, kiamat itu apa hukum dia? Kiamat ini hancurnya. Kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
idza waqa'atil waqi'ah. Itu surah-surah kiamat yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Apa hukum kiamat? Kita kata mesti kiamat, mesti ada. Maka mesti itu neraca mana yang kita guna. Kalau tersilap guna, dia bahaya. Dia ada impak pada di sisi Allah Ta'ala. Ada kesan di sisi Allah Ta'ala apabila silap kita pegang. Kerana dia ada panduan syarak, dia ada panduan neraca mana untuk kita guna, kita kena tahu. Oh, mesti kiamat, mana boleh tak kiamat, kerana Allah Ta'ala nyata dalam Quran. Bacalah dalil dia. Maka mesti kita kena tahu. Adakah akal kita? Kalau kita guna neraca akal, inilah tempat yang akan menjadi kesalahan. Kerana pada hukum akal yang disebut oleh para ulama kita, kiamat itu bukan wajib. Kiamat itu bukan mesti pada akalnya, bukan pada adat, bukan pada syarak, tetapi pada akal. Maka kiamat itu pada akalnya harus. Allah Ta'ala nak kiamat boleh, Allah nak kekalkan, dia tak nak bagi kiamat pun boleh. Itu antara konten ataupun kandungan info yang kita nak bincang pada malam ini. Dia mudah saja tuan-tuan, dia tak banyak pembahagian aridi. Cuma saya nak jelas sebelum kita baca. Aridi ada dua tempat tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan bertukar apabila cara untuk kita guna dia. Cara nak guna dia kita kena tahu. Aridi ni ada dua tempat. Tempat pertama yang ada aridi ialah di dalam syarak, hukum syarak. Syarak ni tuan-tuan, neraca syarak ni dia ada 5 indikator itu, 5 hukum itu. Dia ada hukum tambahan, nama dia hukum aridi. Adakah aridi pada syarak kita nak bincang pada ini? Tidak. Ini aridi yang asing, bukan pada syarak. Maka saya nak jelas dulu tuan-tuan, secara basicnya aridi dalam syarak, supaya dia tak bertukar dengan aridi kita nak bincang pada malam ini. Aridi syarak itu tuan-tuan, asah dalam syarak tuan-tuan buat apa pun, dia tidak akan lari daripada 5 asah. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ini neraca asal menjadi penimbang kepada setiap perbuatan manusia atas dunia. Apapun kita, dia tidak akan lari daripada salah satu daripada 5 ini. Terkadang perbuatan kita itu wajib, terkadang melangkah kita itu wajib, terkadang pandangan kita itu wajib, terkadang pendengaran kita, apa yang kita dengar itu wajib hukumnya, terkadang apa yang kita dengar itu sunat. Kita dah tahu apa wajib, kita dah tahu. Terkadang apa yang kita dengar itu haram, kita dah tahu apa hak, apa haram. Terkadang kita dengar itu makruh, kita dah tahu apa makruh. Dan terkadang apa yang kita buat itu tuan-tuan, dia harus berada pada neraca yang kelima, harus. Haram pun dah, makruh pun dah, sunat pun dah, tetapi haram. Apa makna haram? Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Macam kita bercakap tuan-tuan, percakapan kita terkadang wajib direkod oleh Allah Ta'ala pahala wajib. Ada income ukhrawi bentuk wajib. Pendapatan akhirat kita dalam value, nilai yang sangat tinggi, namun wajib. Terkadang apa yang kita bercakap termasuk dalam hukum sunat, dapat pahala sunat. Ada pendapatan di akhirat nanti dalam bentuk sunat, di bawah daripada wajib. Wajib besar lagi dia punya income, pahala dia. Dan terkadang tuan-tuan, apa yang kita bercakap itu haram, dan terkadang apa yang kita bercakap itu makruh, dan terkadang tuan-tuan apa yang banyak yang kita bercakap harus. Apa kita bercakap sunat semua, bukan cerita pasal kebaikan, tidak. Kalau cerita pasal kebaikan, orang dapat info kebaikan, ada manfaat, sunat, dapat pahala. Bukan sunat, bukan wajib, bukan haram, bukan mengumpat pun. Tak mengumpat, tak fitnah orang. Orang Melayu mengumpat tu maknanya fitnah. Dia fitnah dalam bahasa syarak lain. Fitnah Melayu ni makna mengumpat, buat tuduhan. Tu dia apa? Voket dia berbeza dengan syarak. Syarak fitnah makna lain, mengumpat makna lain. Satu lagi tuan-tuan, dia panggil dusta.
tuduhan dusta. Jadi dusta kadzab, riba kadzab itu bahasa syarah. Ada makna dusta kadzab lain, ada makna riba mengupap lain. Tapi orang Melayu, fitnah itu merujuk kepada kadzab, tuduhan, dusta, pendustaan, buat cerita. Tu. Dia tak kadzab, tak dusta, tak mengupap, tak jadi namamah batu api, tidak. Kalaulah tiga tadi haram, selain daripada haram, makruh, wajib, sunat, harus. Bercakap apa pun harus. Tuan-tuan sampai tadi tanya ustaz, apa khabar sunat? Dia sunat tuan-tuan apabila pertama kali kita bertemu. Waktu pertama kali ini kita mula bertemu. Bukan makna pertama kali bertemu dengan saya tuan-tuan tak pernah bertemu, kan? Hari ini bertemu, esok bertemu. Hari-hari bertemu dia kata tak payah tanya khabar dah. Dah. Maksud dia pertama kali kita jumpa. Sunat apa dia? Ada 3 benda sunat. Dapat pahala. Pertama bagi salam, yang kedua bersalam. Asal ni SOP sekarang tak boleh salam. Nombor baru, kena main letak tangan di dada saja. Ini SOP kita. Kalau kita belajar SOP syarak, familiar dengan sistem ataupun dengan panduan hidup syarak, tuan-tuan, mudah untuk kita ikut SOP kita. Kerana kita dah terbiasa dengan syarak, peraturan syarak. Jadi ada 3 benda. Salam, yang ketiganya tanya khabar. Apa khabar? Tanya. 3 ini sunat. Kalau kita nak berpisah, dia hanya sunat satu saja, iaitu bagi salam, tak sunat bersalam. Tanya khabar lagi tak sunat. Tanya khabar pula pelik. Tadi tanya khabar dah, nak balik tanya khabar pula. Tu pelik tu. Kalau lah dia ni keliru, tak berapa nak clear faham ni tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi, sunat tanya khabar ni permulaan kita bertemu. Tadi tuan-tuan bertemu tanya khabar sunat. Sekejap lagi nak jumpa pula tanya khabar pula. Tak sunat dah, tadi tanya dah. Esok pula bertemu, sunat tanya khabar. Jadi apabila kita selain daripada perkara sunat, cerita apa pun, benda tak sunat kita cerita tu, maka harus tu. Harus saja. Apa mana harus? Percakapan kita 30 minit, 1 jam cakap, tak dapat pahala dan tak ada dosa. Cuma rugi saja. Orang tasawuf ni tuan-tuan, dia kira nilai setiap saat itu ada nilai di sisi dia. Harus dia tak buat. Rugi umur. Habis umur setengah jam tak ada ikat apa pun. Setengah jam cakap arwah ini tak ada pendapatan, tak ada pada bagi orang tasawuf yang dia berkira dia sangat-sangat menghargai masa, kerana masa itu modal bagi mereka untuk create income, untuk create dan jana pahala. Sebab tu dia tak buat benda makruh. Ada salah seorang tuku saya biasa cerita kat tuan-tuan. Nama dia orang panggil popular dengan Pak Sumi. Di Kedah, Bukit Tembaga dia duduk. Jadi dia apabila kita sampai rumah dia, bagi salam apa masuk duduk, dia ada SOP dia. Dia siap tulis di dinding. Peraturan. Kalau langgar memang kena. Memang kena maki lah. Orang Kedah kata maki lah. Memang direct. Dia marah direct. Dia kata Pak Su bercakap 2 benda. Dia tak nak cakap, rugi. Bercakap dia kata 2. 1 sunat, yang kedua wajib. Sebab tu apabila kita duduk, pertama kali ditanya khabar, yang kedua tunggu dia masuk. Tunggu dia masuk, dia kata hajat apa datang. Apabila kita cerita hajat, dia cerita. Dia tak akan cerita benda yang harus, apatah lagi haram tuan-tuan, lagi jauh. Ini maqam ataupun martabat orang tasawuf. Baik, settle. Jadi kita ni tuan-tuan, ada satu lagi yang tuan-tuan kena perasan dalam 5 ni, dia ada tambahan. Dalam 5 syarak, dia ada tambahan apa? Dia ada tambahan aridi. Ada wajib aridi tuan-tuan dalam syarak. Ada sunnah aridi, ada haram aridi, ada tambahan. Asal dia harus, asal dia tuan-tuan bukan wajib, bukan sunnah, tetapi harus, boleh bertukar menjadi sunat aridi
boleh bertukar menjadi wajib tetapi aridi. Asal dia harus. Ataupun benda itu asal sunat, tetapi dia boleh bertukar hukum menjadi wajib. Apa dia wajib? Adakah wajib diri dia asal hukum? Tidak. Itu nama dia wajib aridi. Apa makna wajib aridi? Wajib yang baru. Asal aridi ni, arid. Asal, makna asal arid ni suatu benda yang baru, suatu benda yang unsur-unsur lain yang datang. Itu arid. Ada benda lain asal dia harus, tetapi ada unsur lain, ada hukum ada perbuatan lain yang menyebabkan bertukar daripada harus kepada wajib. Wajib arid. Contohlah, contoh saja mudah yang praktikal dengan kita. Tuan-tuan berjalan daripada rumah ke surau ni tuan-tuan. Asal berjalan kaki ni tuan-tuan harus. Tak berjalan pun tak apa, berjalan pun tak apa. Itu makna harus. Berjalan pun tak ada pahala, tak berjalan pun tak ada pahala. Tuan-tuan melangkah ke surau, asal dia tuan-tuan harus. Tetapi ada unsur lain, ada perbuatan lain, ada sebab lain. Kenapa? Apa sebab dia? Sebab dia melangkah itu kepada tempat majlis ilmu. Asal dia tuan-tuan, asal dia. Tuan-tuan tengok balik hukum asal menuntut ilmu ini wajib. Kalau ilmu itu fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim. Asal dia. Yang kata hukum asal dia ialah wajib mencari ilmu. Maka nak dapat ilmu itu terpaksa melangkah, terpaksa berjalan, terpaksa keluar rumah. Maka berjalan itu tuan-tuan jadi wajib aridi. Aridi. Tetapi kita ni tuan-tuan mudah hukumnya apabila wajib kita panggil wajib saja. Kita tak detailkan wajib itu wajib diri dia, wajib asal ataupun wajib baru. Kita tak detail. Kita ambil mudah, ambil bawah. Nah, ini kita nak sebut ini info tambahan sebagai tambahan. Detailnya wajib itu wajib apa? Ada wajib yang asal, ada wajib aridi. Macam tuan-tuan selalu kita bagi contoh. Tuan-tuan pergi kerja tiap-tiap hari bagi orang yang tak pencen lagi. Tiap-tiap hari dia keluar kerja. Asal dia ni keluar kerja itu asal dia ni melangkah itu asal dia harus. Tak jalan pun tak apa. Berjalan pun tak apa. Tak haram, tak ada pada. Tetapi nafkah. Sebab tu dia kena niat baru ada pada. Niat apa dia? Niat untuk mencari nafkah wajib menyara diri, anak, keluarga. Menyara diri dan keluarga. Maknanya menyara diri, isteri dan anak belum balik. Jadi wajib. Mencari nafkah tu wajib. Maka nak boleh nafkah tu, nak boleh perbelanjaan, nak boleh duit tuan-tuan terpaksa melangkah, terpaksa keluar ke tempat kerja kita. Maka melangkah, berjalan ke tempat kerja kita itu ada pahala sunat. Kalau nafkah itu nafkah sunat. Kalau nafkah itu wajib, ada pahala wajib. Maka dapat pahala wajib. Wajib apa? Wajib aridi. Wajib aridi. Itu banyaklah tuan-tuan. Haram pun ada haram zat, ada haram aridi, banyak. Itu contoh saja. Baik. Yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, yang kita nak bincang malam ni bukan hukum aridi yang di dalam hukum syarak, bukan. Wajib yang kita nak bincang malam ni, wajib aridi ni bukan wajib aridi yang dalam syarak, tidak. Settle. Saya akan baca express saja tuan-tuan kerana kita dah ada view awal. Gambaran awal kita dah ada beza wajib aridi yang syarak lain, wajib malam ni yang kita nak bincang wajib aridi yang asing daripada wajib syarak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita kena ikut SOP tu terbatal lagi ke tidak? Yang kena berhenti isyak. Saya terlupa dah. Kena berhenti isyak kan? Okey, kena berhenti isyak. Dah ada 10 minit. Isyak berapa? 8.40. Tutup sekali. 40 minit saja. Kalau tidak dia bedak sampai 1 jam. Tak apa tuan-tuan, janji boleh ada kuliah.
walaupun 40 minit itu dah okey lah. Daripada kita duduk rumah tak ada apa. Ini suatu perkara yang berguna yang sangat banyak orang-orang yang jahil. Ada 10 minit kalau jam saya letak 30 sekarang. Ini suatu perkara yang berguna yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga. Jadi isu yang kita nak bincang ni, ramai orang yang jahil ataupun tak tahu tentang status hukum aridi. Walaupun dia sangka itu dia tak jahil, tetapi realitinya sebenarnya dia jahil. Kenapa? Karena dia tak tahu beza di antara hukum aridi dengan hukum syarak dan hukum akal. Tetapi jahil juga, walaupun disangkakan tak jahil, iaitu apa dia? Tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah Ta'ala, tiap-tiap perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, itu dipanggil hukum syarak. Kalau arah itu datang daripada Allah, dia panggil hukum itu hukum syarak. Dan perkara yang diputuskan oleh Rasul, itu dipanggil hukum syarak juga. Tetapi tidak ada janji apa-apa daripada pahala. Tidak ada apa-apa pahala dan seksa dan dosa. Tidak ada pahala dan dosa. Janji ini. Siapa yang janji? Allah Ta'ala janji. Dan Rasul janji. Tetapi tidak ada pahala dan dosa. Kalau janji itu ada pahala, dia panggil wajib syarak dan sunat syarak. Tetapi janji ini tidak ada pahala, maka dia bukan wajib syarak. Tetapi perkara itu tetap dan pasti. Perkara itu mesti berlaku. Mesti berlaku ini pada apa? Pada janji Allah Ta'ala dan Rasul. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkara ini mesti berlaku. Kalau biasanya apabila mesti datang daripada Allah ini, dalam arahan dalam bentuk mesti, nama dia wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal tu salah dosa. Silap tinggal berdosa, itu dipanggil wajib. Kebiasaan itu. Tetapi mesti ini dia tidak ada pahala dan dosa. Tidak ada janji pahala dan janji dosa. Maka kita boleh ini bukan mesti syarak. Ini bukan wajib syarak. Lepas tu wajib apa? Nama dia wajib aridi. Satu hukum yang kita sebut itu hukum yang tambahan daripada 4 hukum tadi, 3 hukum tadi, iaitu hukum aridi, wajib aridi dan sebagainya. Maka tidak dinamakan wajib syarak. Mesti ini tidak dinamakan mesti syarak, wajib syarak. Mana contoh dia? Kalau Allah Ta'ala kata aqimus salat wa atawuz zakat, mesti mendirikan salat, itu dipanggil wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal itu menjadi kesalahan besar, iaitu dosa. Tetapi Allah Ta'ala kata, mana dia? Seperti wajib mati, mesti mati. Adakah mati itu, mesti mati itu wajib syarak ataupun wajib apa? Jawab dia bukan wajib syarak, tetapi nama dia wajib aridi. Dan wajib bangkit hidup kembali. Wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku. 2 contoh dia bagi. Maka iaitu dinamakan dia kan hukum ini hukum aridi. Apa dia hukum aridi? Artinya keputusan. Hukum itu keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala. Keputusan ini mesti ini datang daripada Allah, bukan datang daripada kita manusia. Datang daripada Allah Ta'ala. Bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Kalaulah keputusan datang daripada Allah Ta'ala dan berlaku ataupun ditujukan untuk kita lakukan, itu bukan wajib syarak. Dan iaitu 3 bahagi. Hukum aridi ni tuan-tuan, dia ada 3 bahagi juga. Sama dengan hukum akal ada 3, sama dengan hukum adat ada 3. Kita akan bincang bulan depan hukum adat sebagai tambahan juga. Topik yang kita nak, modul kita ini yang paling penting yang kita nak belajar ialah hukum akal. Tetapi 2 hukum itu sebagai tambahan supaya kita boleh beza.
Apa dia? Pertama wajib aridi, yang kedua mustahil aridi, dan yang ketiga harus aridi. Ada 3. Mesti aridi, mesti mati. Kalau tak mati, mustahil aridi. Mesti kiamat. Kalau tak kiamat, mustahil aridi. Itu dipanggil. Harus. Kita tengok dulu. Yang satu persatu ni kita sambung bulan depan. Kita baca satu je malam. Dan erti wajib aridi, iaitu barang perkara yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Mana dia? Seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut ketetapan keputusan yang Allah Ta'ala decide. Mana dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa itu asalnya mesti. Asal dia. Tapi kita tak boleh terjemah, tak boleh mesti terjemah dia terus dengan merasai ia akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa ini mesti ataupun pasti akan mati. Maka mesti dan pasti itu dia berada dalam hukum aridi. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut ketetapan, yakni keputusan Allah Ta'ala. Mana dia? Innakum yaumul qiyamati tub'atsun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit hidup kembali kamu. Maka dinamakan dia wajib aridi. Dinamakan dia wajib aridi. Mesti ini mesti aridi. Apa makna aridi? Aridi itu ada unsur yang baru yang datang. Apa mana unsur baru? Janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji tiap-tiap bernyawa aku akan matikan dia. Maka itu dipanggil hukum aridi. Bukan hukum syarat. Hukum syarat ni kalau tak mati berdosa. Wajib mati, tak mati berdosa. Patut kita mati, dan malah ni tak mati. Allah Ta'ala sambung lagi nyawa kita. Contoh saja, tambah nyawa ekstra lagi 2 tahun, patut mati lah. Ada kes tentang kanser, doktor bagi jaminan tak boleh hidup lebih 6 bulan. 6 bulan tiba-tiba hidup siapa hari ni? Kanser ini seorang yang penyakit kanser yang boleh hidup hanyalah 6 bulan saja, tiba-tiba sampai hari ni dia boleh hidup lagi. Sepatutnya kalau 6 bulan saja dia sepatut mati. Adakah kalau tak mati itu berdosa? Tidak. Kalau tak mati itu dia panggil mustahil aridi. Patut dia mati. Kerana mati itu mesti. Maka mesti itu bukan syarat tetapi aridi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Iaitu dan jika melawani keputusan yang tersebut seperti bernyawa tidak mati. Kita akan sambung bulan depan. Dia panggil mustahil aridi dan harus aridi. Jadi tak banyak saja ni dia tak banyak. Dan kita sambung juga bulan depan kerana dia sikit saja, lebih ke 4 hari saja kita sambung tu dengan hukum adat. Tempat yang menjadi kesalahan contoh hukum adat dengan hukum akal. Itu tempat yang kita kena bagi clear insya-Allah bulan depan. Adat dengan akal itu tempat yang banyak kita terlepas pandang. Terpatutnya dia itu mustahil adat, tiba-tiba kita kata tak logik akal, itu salah. Bukan tak logik akal, itu tak logik adat. Maka kita pegang tak logik akal, maka kesalahan di sisi Allah Ta'ala, kerana bukan tak logik akal, itu hanya tak logik adat saja. Adat jangan berlaku, tiba-tiba berlaku, maka kita kata tak logik akal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.